boleh untuk diukur dengan kehendak individu, dengan kecenderungan kelompok yang kecil. Tapi dalam konsep musyawarah, kalaupun ada dua pandangan, di situ akan dilihat majority. Karena dalam keputusan majority, dalam musyawarah yang benar akan lebih menghampiri kepada kebenaran, karena lebih banyaknya orang yang berpandangan kepada pandangan majority. Walaupun pada awalnya saya katakan Nabi lebih cenderung untuk menetap di dalam kota Madinah, menghadap kaum musyrikin dengan berbentengkan kota Madinah, disebabkan oleh kerana lebih selamat daripada strategi peperangan. Akan tetapi bagi Rasulullah tidak memilih kehendaknya sendiri, karena untuk memartabatkan konsep musyawarah yang diputuskan adalah kalau tak ada keputusan bersama secara purata, maka diambil majority. Majority kalau kalangan kaum muda yang lebih cenderung untuk mengajak Nabi keluar melawan kepada mereka dengan alasan dalam perang Badar kita 313 orang lawan 1000 kita menang. Ini mesti kita jumlah kita lebih daripada 300 orang, mesti kita menang. Kita keluar, kita hadapi mereka wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW melihat perbalahan antara kaum muda dengan kaum tua. Yang kaum muda kata keluar, yang kaum tua kata duduk. Nampak suara agak bising, Nabi pun bangkit, Nabi masuk dalam rumah. Bangkitnya Nabi masuk dalam rumah dirasa oleh mereka yang hadir dalam musyawarah itu satu tindakan yang mungkin mengganggu keselesaan Rasulullah. Mereka menyesal, kenapa kita bikin Nabi susah hati sampai Nabi bangkit begitu saja. Nabi masuk dalam rumah, Nabi pakai baju. Baju yang dipakai adalah baju perang. Nabi keluar daripada rumahnya, sudah memakai baju perang. Kaum muda datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf kalau kami mengganggu keselesaan Tuhan. Kalau engkau wahai Rasulullah lebih cenderung untuk duduk di Madinah dan melawan kepada mereka, berbentengkan kota Madinah, kami setuju dengan keputusan engkau wahai Rasulullah. Yakni menyerahkan urusan kepada Rasulullah, bersedia untuk menarik balik pandangan mereka dengan menyerahkan kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kami para nabi kalau dah memakai baju besi tak boleh lepas. Artinya kena mesti keluar juga. Berlaku perang, tak berlaku perang, kalau dah pakai baju besi atau baju perang, kena mesti keluar. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan khususiyah, perkara-perkara yang diistimewakan kepada Rasulullah SAW. Di dalam hukum ada beberapa perkara yang khusus untuk Nabi, tak boleh bagi orang lain. Ada perkara yang boleh bagi orang lain, tak boleh bagi Nabi. Ada perkara yang boleh bagi kedua-duanya. Perkara yang boleh bagi Nabi, tak boleh bagi orang lain. Perkara yang boleh bagi Nabi, tak boleh bagi orang lain. Seperti berkahwin lebih daripada 4. Khususnya untuk Nabi. Perkara yang istimewa lagi bagi Nabi, kalau dah pakai baju besi tak boleh buka kecuali ditunaikan. Bagi orang lain boleh pakai, boleh buka walaupun tanpa ditunaikan. Ada perkara yang tak boleh bagi Nabi, boleh bagi orang lain. Seperti tadi, pakai baju besi buka, orang lain boleh. Pemimpin yang lain boleh, panglima perang yang lain boleh. Bagi Nabi tak boleh. Zakat, orang lain boleh, Nabi tak boleh, walaupun termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat. Adapun perkara yang boleh bagi Nabi, boleh bagi orang lain. Hadiah,
Perkara yang boleh bagi Nabi, boleh bagi orang lain. Kita ada 3 perkara tadi. Yang boleh bagi Nabi, tak boleh bagi orang lain. Tak boleh bagi Nabi, boleh bagi orang lain. Dan perkara yang boleh bagi Nabi, boleh kepada orang lain. Di antara perkara yang tak boleh bagi Nabi, boleh bagi orang lain, Nabi kalau dah pakai baju besi, tak boleh dilepaskan kecuali ditunaikan. Maka pada waktu itu sebahagian daripada kaum tua kecil hati. Yang kecil hati ini adalah golongan kaum tua yang di dalam hatinya ada nifaq. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan kepada Rasulullah, apa pasal dia nak dengar cakap orang muda? Kita yang sudah lebih pengalaman, kita lebih tua, tak didengar pandangan kita. Kaum tua kecil hati. Kita melihat di sini bagaimana Nabi menegakkan konsep musyawarah, walaupun keputusan itu bukan yang diinginkan oleh Nabi. Sebagaimana saya katakan, Nabi lebih suka untuk berada dalam kota Madinah. Tapi konsep musyawarah ditegakkan oleh Nabi walaupun bercanggah dengan keinginan Nabi. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya perkara yang bercanggah dengan keinginan Nabi, selagi tidak menyentuh tentang wahyu, Nabi amat bertolak ansur. Tapi mana-mana keputusan yang bercanggah dengan wahyu, Allah akan turunkan dan akan menolak semua pandangan kecuali yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, konsep musyawarah yang ditegakkan oleh Rasulullah, Nabi bersedia untuk bertolak ansur, mendahulukan hasil keputusan orang ramai walaupun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi, selagi tidak berkaitan dengan wahyu, maka Nabi amat bertolak ansur menyerahkan kepada keputusan majority. Maka Nabi SAW pun keluar pada akhirnya. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul yang kecil hati memperli kepada Rasulullah karena dengar cakap anak-anak muda, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang berpura-pura ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud itu, tapi di perjalanan mereka kembali. 300 orang kembali. Jumlah kaum muslimin yang awalnya 1000 maka menjadi 700. Sementara jumlah kaum musyrikin lebih kurang 3000 tentara dengan persenjataan yang lengkap. Sudahlah kalau 1000 1 lawan 3, maka ini pun dikurangkan lagi 300 orang, semakin berkurang jumlah kekuatan kaum al-muslimin. Nabi SAW ketika itu ditawarkan oleh sebahagian para sahabat untuk meminta bantuan daripada kaum Yahudi agar supaya menambah kekuatan Rasulullah bersama dengan kaum muslimin. Nabi menjawab, inna la nasta'inu bil kuffar. Kami tidak akan meminta pertolongan orang-orang kafir. Di saat muslimin lemah, di saat muslimin memerlukan kepada kekuatan, bantuan perlengkapan persenjataan, tetapi bila mana ditawarkan kepada Rasulullah bantuan daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang Yahudi, maka baginda Rasulullah menolak dan mengatakan, kami tidak meminta pertolongan daripada orang-orang kafir. Ini satu tindakan yang tegas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah ingin melakukan perjalanan jihadnya itu murni, tanpa dikotori dengan sebab-sebab yang boleh mengganggu kemurnian jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berserah dan bertawakal bahwasanya wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu tidak akan dicapai kecuali turunnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada senjata, tak ada senjata, ada ramai tentera, tak ramai tentera, pertolongan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dibuktikan dengan beberapa kali peperangan yang terjadi baik sebelum zaman Rasulullah SAW, peperangan yang dihadiri oleh Nabi Allah Daud yang dipimpin oleh Talut. Inna Allah qad ba'asa lakum Taluta malika. Allah menghantarkan untuk kamu seorang bernama Talut untuk menjadi raja, yakni panglima perang untuk Bani Israel. Talut membawa tenteranya, ramai tentera Bani Israel bersama dengan Talut untuk melawan kepada Jalut. Talut memerlukan kepada tentera yang memang pure, yang dicari itu Allah, matlamatnya Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Talut menguji, ingin menyeleksi, nak memilih tentera-tentera ini. Talut tidak melihat kepada banyaknya kuantiti, tapi nakkan quality daripada tentera walaupun sedikit. Alamma fasala Talut bil junudi, ketika Talut membawa tentera-tentera ini ramai, inna Allah mubtaliikum binahari faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Allah ingin menguji kepada kamu, wahai Bani Israel yang ikut bersama aku peperang ini. Ada tes, ada ujian. Siapa yang layak daripada kamu ikut bersama dengan aku berperang? Apa itu? Binaharin, sungai. Sebentar lagi kita akan lalu kepada sungai. Kata Talut mengatakan, faman syariba minhu, yang minum daripada air sungai itu, falaysa minni, tak boleh ikut. Wa man lam yat'amhu, tapi yang tidak minum, maka dia boleh ikut bersama dengan aku. Illa man yatarafa ghurfatan biyadihi, kecuali daripada mereka yang boleh mengambil air itu sedikit sahaja, sesuai dengan keperluan untuk minum sahaja, yang sedikit yang diminum. Perjalanan panas, kalau panas haus, kalau haus tiada satu nikmat yang paling nikmat seseorang itu minum kecuali kalau dahaga luar biasa. Jadi kalau pergi Masjidil Haram sana di tanah Mekah, ada tanah yang panas, haus, dahaga, paling nikmat minum air sejuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada mereka tentera-tentera Talut. Dalam perjalanan yang mereka haus, bekalan air kurang, lalu kepada sungai. Kata Talut, ini letak udugaan nih, letak ujian nih. Faman syariba minhu, yang minum bukan golongan aku, yakni tak boleh ikut. Aku nak orang-orang yang memang ikut perintah aku. Allah menguji kamu tak boleh minum di sungai di saat mereka memerlukan kepada minuman, di saat mereka haus. Apa yang berlaku? Fasyaribu minhu, semua ramai minum. Artinya tak dengar cakap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji jangan minum. Keinginan mereka nak minum, antara keinginan Allah dengan keinginan mereka. Mereka lebih dahulukan keinginan mereka sendiri. Artinya melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah menguji untuk taat kepada mereka. Allah menjanjikan yang taat menang, tapi kemenangan tidak akan dicapai dengan melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Talut menolak semua yang minum itu. Go back, baik sana. Tak diizinkan ikut. Di saat memerlukan kepada kekuatan, di saat memerlukan kepada tentera, disuruh pulang. Illa man yatarafa ghurfatan biyadihi, kecuali sedikit saja yang ambil daripada air sungai, sedikit saja. Itu yang boleh ikut.